وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi petunjuk dan hidayah kepada kita, dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengekalkan iman kita sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita muka surat 144. Nah, 144. 9 sebab jadi muwafiq. Dah, sebab 9 sebab jadi muwafiq. Ada. Jumpa? Tak jumpa? Sebab jadi muwafiq. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, 9 sebab jadi muwafiq. Dan kata penyusunnya pula, man fi qira'atin li ajzihi bati au syakkun hal qara wa man laha nasi. Maksudnya orang yang lambat membaca kerana kelemahannya ataupun syak, adakah dia sudah membacanya, atau orang yang lupa membacanya. Kata pensyarahnya, penyusun telah menyebutkan pada bait ini 3 masalah orang yang dimaafkannya. Ni masalah orang yang dimaafkan, maknanya dia tetap dihukum sebagai muwafiq walaupun dia lambat. Masalah pertama iaitu lambat. Orang yang lambat membaca kerana keadaan kejadian dirinya, bukan lambat kerana waswas. Tetapi jika lambat kerana waswas, tidak dibenarkan menggugurkan apa-apa bacaan daripada Fatihah. Ia dikira seperti orang yang sengaja meninggalkannya. Orang itu akan mendapat rakaat tersebut jika dapat menyempurnakan Fatihahnya sebelum imam sujud. Ia diwajibkan meniat mufarakah sekiranya gagal menyempurnakan Fatihah sebelum imam sujud. Jika tidak meniatkan mufarakah, maka batallah sembahyangnya. Dan semestinya bagi orang yang waswas, yang pada pandangan orang ramai dikira sebagai kejadian yang tidak dapat ditinggalkannya, hendaklah dikira seperti orang yang lambat dalam gerak-gerinya, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Tengok. Dia kata masalah pertama ialah dihukum sebagai muwafiq ni walaupun tu imam rokok tapi tak apa. Dia dihukum sebagai muwafiq, dia tak perlu rokok. Siapa dia? Iaitu orang yang lambat membaca kerana keadaan kejadian dirinya. Maknanya asal dia ni beranak tubik memang jenis lu. Baca selu, kecek selu, dah start mutu pun berapa kali baru boleh hidup. Jenis orang selu Dok kecek dengan orang pun kalau pak kita ni tak jumpa dak ada sini.
Dah, nama gapo pomak selu. Sebab apa? Sejak pada budak sampai ke tua memang selu. Nak rokok pun lambat, nak sujud pun lambat. Hak ni asal kejadian, maknanya sejak dilahirkan dia semula jadi gitu dah. Ada orang selu ni tahim maya aja benda lain cepat. Dah, dia ni dah. Asal dia ni memang gitu. Hak ni dia kata bukan lambat kerana waswah, bukan lambat kerana waswah. Waswah ni tidak dimaafkan, waswah kebanyakan ulama menghukum orang yang tidak dikategorikan orang yang tidak dimaafkan. Dia bukan syok ni waswah. Waswah dari segi bacaan, dah, waswah ni nyakit. Nyakit hak mana hak dia kadang-kadang asal tak waswah. Dia mari ikut orang kadang-kadang jadi waswah. Nah, kalulah nyakit dia tu nyakit kekal ataupun hak payah memang jenis dia ni memang tak boleh nak tinggal. Gapo-gapo pun memang dia jenis waswah. Hak tu baru boleh dihukum sebagai muwafiq. Nah, okey. Orang hak lambat ni selagi mana tu imam rokok, kalau tu imam rokok, dia ni tak rokok lagi, tak boleh rokok lagi. Dia kena perabi Fatihah. Tu imam bangun daripada rokok, dia tak boleh rokok lagi selagi mana tak perabi Fatihah. Selagi mana tak perabi Fatihah, selagi tu dia kena perabi juga Fatihah bagi orang yang lambat, hak berpenyakit. Faham tak? Orang hak nyakit. Sebab dia dikategorikan orang yang meninggalkan rukun dengan tidak sengaja, tak ikut imam dengan sebab ada masalah dia. Kalau orang waswah ni dia tak boleh. Orang waswah apabila dia baca Fatihah lambat kerana waswah, dia dimaafkan sehingga tu imam bangun daripada i'tidal. Kalau tu imam turun kepada sujud, tu imam sujud dah dia masih lagi baca Fatihah, hak ni dia dihukum solat tersebut batal. Maknanya sama ada dia nak niat mufarakah ataupun terus ikut tu imam. Kalau dia ikut tu imam, rakaat tersebut tidak dikira. Kalau dia nak teruskan semaya dia seorang diri, wajib dia niat mufarakah. Beda ni bagi orang waswah. Sama ada hak slow, hak lambat ni wajib perabi Fatihah juga. Okey. Dan yang kedua, dimaafkan juga bagi orang yang syok. Orang yang syok ketika imam sudah rakaat dan dia belum lagi rakaat. Adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum? Maka wajib dibaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Ini orang hak syok. Orang yang syok. Tu imam rakaat, Allahu Akbar, dia baru nak rakaat, dia mari syok. Dia mari syok. Syok ni baca keduk. Baca kedok selagi mana dia tidak rokok, wajib dia baca Fatihah tersebut. Dia dimaafkan 3 rukun panjang juga. Tak? Kalau kita baca kedok kita pergi rokok, batal. Tak? Kalau makmum Allahu Akbar, tu imam rokok, dia pun rokok. Dia pun mari syok di dalam rokok. Aku baca kedok Fatihah tadi. Mari syok lagu tu, wajib dia teruskan solat tersebut ikut tu imam dan wajib dia tambah 1 rakaat. Faham? Kalau dia makmum. Kalau dia tu imam ataupun dia maya seorang diri, dia rokok dah. Aku baca kedok lagi Fatihah, baca kedok, wajib dia berdiri untuk baca Fatihah balik. Siapa dia tu? Dia tu imam ataupun dia tu maya seorang diri. Kalau makmum tak boleh bangun dah, dia ikut tu imam dah. Kecuali dia tidak rokok lagi.
Kalau tu imam ataupun mai sendiri Allahu Akbar, rokok dak lagi, rokok kedak baca dak lagi Fatihah, main baca kedak, dia rokok dah. Dia pun baca kali tak yakin lagi. Faham tak? Baca kali tak yakin lagi. Ingat syarat dia yakin, aku baca dah. Baru dia boleh i'tidal, sami Allah liman hamidah. Kalau baca kedak serupa baca dah, dia pun sami Allah liman hamidah, batal solat tersebut. Faham tak? Maknanya dia kena undur balik. Kena berdiri balik untuk baca Fatihah jika dia imam ataupun mayat seorang diri. Jika dia makmum, teruskan solat tersebut dan wajib tambah 1 rakaat. Nampak tak? Okey. Dan masalah yang ketiga iaitu lupa. Orang yang lupa membaca Fatihah sehingga imamnya rakaat dan dia belum lagi rakaat, lalu teringat bahawa ia belum membaca Fatihah, maka wajib dibacanya dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Dia tak ingat. Galik tu imam dengar tu imam baca surah gapo, dia tak ingat, dia baca kedok. Tiba-tiba tu imam pun rakaat Allahu Akbar, dia pun teringat dia ni tak baca. Dia teringat dia ni tak baca. Tadi dia waswas. Tadi dia syok. Baca kedak. Lah ni dia yakin. Dia ni memang tak baca. Wajib juga dia baca Fatihah. Kalau dia rakaat, batal solat tersebut. Okey. Perbezaan masalah ini dengan masalah sebelumnya ialah masalah yang dahulu itu mensyaki adakah sudah membaca Fatihah atau belum, sedangkan masalah ini ia yakin tidak membaca Fatihah. Tadi masalah hak nombor 2 tadi dia syak baca kedak. Hak nombor 3 dia yakin memang dia tak baca. Tak? Dia yakin bahawasanya dia tu tak ingat. Hak tadi hak nombor 2 dia syak. Hak ni masalah syak ke, lupa ke, tak ingat ke, hak ni dia wajib baca belaka Fatihah sebelum dia rakaat, walaupun tu imam tadi rakaat ataupun i'tidal. Okey. Jika ia mensyaki atau teringat sesudah ia dan imamnya rakaat. Bila dia syak atau teringat apabila tu imam rakaat, dia ingat tu imam rakaat dah, Allahu Akbar rakaat dah ni, maka ia tidak dibenarkan lagi kembali membaca Fatihah. Macam kita ayat tadilah dah. Maknanya kalau dia rakaat dah, bila dia tengah rakaat dia mari syok, baca kedak Fatihah, ataupun tak baca lagi Fatihah dah. Hak ni dia tidak dibenarkan lagi kembali membaca Fatihah. Tak boleh bangun untuk baca Fatihah. Sebaliknya mesti kekal mengikut imam dan wajib dia kena ikut tu imam tu, dan wajib ditambah 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Selepas tu imam salam baru dia tambah 1 rakaat. Siapa dia ni? Dia ni makmum. Faham tak? Dia makmum. Kalau tu imam wajib kembali. Kalau mayat seorang diri wajib kembali, bangun balik. Tapi kalau makmum tak boleh berdiri, dia kena ikut tu imam tersebut. Dan dia kata lagi, dan jika ia mensyaki adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum, atau teringat bahawa dia belum lagi membaca Fatihah sedangkan ia sudah rakaat, dan dia rakaat dah tetapi imam belum lagi rakaat, imam tak rakaat, dia rakaat dulu. Masa rakaat dia teringat ataupun dia syak tak baca lagi Fatihah, kemudian baru rakaat, maka diwajibkannya kembali kepada qiyam dan membaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan hingga 3 rukun yang panjang seperti yang tersebut dalam kitab Tuhfah. Dia rakaat dulu pada tu imam. Dia rakaat dulu pada tu imam, Allahu Akbar. Tu imam tak rakaat lagi, dia rakaat dulu. Dia pun teringat. Bila dia teringat, baca dak lagi Fatihah. Ataupun dia teringat dia ni tak baca lagi.
dia syok ataupun dia yakin dia tak baca lagi, wajib dia kembali untuk berdiri. Beza gapo dengan hak tadi? Hak tadi dia tak boleh berdiri sebab tu imam rokok, dia rokok. Lah ni dia pergi rokok dulu. Dah kalau dia rokok dulu, bukan kau batal semaya dia. Kalau dia rokok dulu, apabila dia tahu mendahului imam dengan satu rukun, sah semaya tersebut sah. Kalau dia rokok dalam keadaan tidak tahu ataupun tersalah rokok, wajib dia kembali, wajib dia bangun balik. Kalau dia sengaja rokok, dia tahu mendahului imam satu rukun, tak batal semaya, dia pun pergi rokok dulu, solat tersebut sah. Kalau dia tidak tahu, batal. Tu pentingnya kita ada ilmu, pentingnya kita tahu. Baik tak? Kita rokok Allahu Akbar, tengok-tengok tu imam tak rokok lagi, wajib kita kembali jika kita tidak tahu mendahului imam satu rukun itu sah. Faham? Faham tak ni? Faham? Nampak pun tak berapa nak nampak. Kata wajib ikut tu imam, lepas tu boleh pula. Dah, tu jadi tak nampak tu. Dan dia wajib kita mengikut imam. Mendahului imam dengan satu rukun sah ke tak sah, tapi perbuatan tersebut haram. Kita rokok dulu pada tu imam, Allahu Akbar, tu imam tak rokok lagi, boleh ke tak? Boleh jika kita tahu mendahului imam satu rukun, tak ada masalah. Tapi perbuatan kita itu haram. Nabi kata orang yang mendahului imam dalam semayat, dia dibangkitkan di akhirat dengan kepala bertukar menjadi kepala keldai. Dah, maknanya jadi kepala keldai. Oh, panggil gapo keldai? Kenal keldai? Gapo panggil? Pak kita panggil gapo? Kuda kecil ke gapo? Dah, dia himar. Dah, himar ni keldai ni. Dah, salah satu binatang yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, suara hak paling uduh, hak paling uduh. Sautu hamir maknanya suara himar. Hak paling uduh sekali suara-suara himar. Di akhirat, orang yang mendahului iman dalam perbuatan semayat, tu imam tak ada rokok, dia rokok. Tu imam tak ada sujud, dia sujud. Dia dibangkitkan dalam keadaan kepala bertukar menjadi kepala himar. Dah, bukan rima, himar. Nah, okey. Jadi hak tadi, kalau dia mendahului dengan sengaja sah. Dan mendahului dengan sengaja sah. Lah ni masalah sah. Dah apa kena bangun balik. Kena bangun balik sebab lah ni dia syok ataupun yakin Fatihah tak baca lagi. Faham tak? Faham kan? Payah juga bab maya tu. Kita duk maya puluh-puluh tahun ingat kau mudah ha. Rokok sujud. Dan batulah semaya ni apabila dia sebut dalam satu hadis, di akhirat semaya ni akan mari dekat seseorang pahala semaya ni mari dalam keadaan dua bentuk. Bentuk yang pertama dalam keadaan bercahaya. Dan di akhirat di padang mahsyar, pahala solat ni akan duduk dekat dengan seseorang itu. Dia kata, mu jangan cara ke dia sebab atas dunia hari itu dia jaga aku. Ni pahala semayat. Dan mari hak jenis pahala hak gelak-gelemak mari juga. Dah, hari ni aku tak usah jaga dia sebab atas dunia hari itu dia tak jaga aku. Mari belakang. Bab hak kita akan ditanya mula-mula adalah bab semayat, bab lain, bab nipu, bab gapo tu last sekali. Dah, hak mula-mula sekali hak ni. Hak kita mengaji ni, dia panggil fardu ain. Wajib kita belajar. Okey. Nampak dah hak tadi tu? Nampak dah. Kalau tak nampak walau nampak lah. Dan dia sebut, dia kata 3 rukun yang panjang seperti yang disebut di dalam kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah adalah kitab karangan Imam Ibn Hajar.
dia syarah kepada kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin kitab karangan Imam Nawawi rahimahullah. Dah. Ibn Hajar dia syarah kitab Minhajut Talibin kitab Imam Nawawi. Dia syarah Minhajut Talibin ni terlalu banyak. Salah satunya kitab Tuhfah karangan Imam Ibn Hajar. Kalau dia lebih kurang 10 jilid ataupun 11 jilid kalau hak cetakkan Darul Fikir. Darul Fikir cetakkan dia kalau hak Ibn Hajar lebih kurang dalam 10 jilid. Dan Imam Ramli pun ada juga syarah kitab ni. Dan kitab Minhajut Talibin. Nama dia Allahumma salli ala Allah, tak ingat nama apa kitab syarah kepada kitab Minhajut Talibin. Dan kata penyusunnya wadhif muwafiqan sunnata adlu wa ma li saktatin tizaruhu hasal. Hendaklah dikira orang muwafiq bagi mereka yang mementingkan sunat, yakni membaca doa iftitah dan menunggu saktah, yakni diam imam sehingga tidak sempat membaca Fatihah. Maka kata pensyarahnya, penyusun telah menyebut dalam bait ini dua masalah yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Yang pertamanya iaitu masalah keempat mementingkan doa iftitah. Orang muwafiq yang meninggalkan Fatihah kerana mementingkan bacaan doa iftitah, tiba-tiba imam rakaat sebelum ia membaca atau menamatkan bacaan Fatihah, maka dimaafkan dia meninggalkan 3 rukun tersebut. Dalam bait tersebut penyusun telah menyebut orang muwafiq supaya terkecuali dari orang masbuk yang mementingkan bacaan sunat daripada Fatihah. Hukumnya akan dibincangkan kemudian. Dan yang keduanya iaitu dan yang keempat tadi iaitu baca doa iftitah. Doa iftitah salah satu sunat-sunat hai'ah yang mana kalau tu imam dia beramal dengan tak baca doa iftitah, sokmo hukumnya makruh. Kerek tak baca doa iftitah hukumnya makruh. Bagi makmum yang muwafiq, bagi makmum hak muwafiq, disunatkan dia membaca doa iftitah. Dia selesai baca doa iftitah, tiba-tiba tu imam pun rakaat. Bila tu imam rakaat, dia boleh teruskan bacaan Fatihah tersebut. Boleh baca, dia dimaafkan 3 rukun juga. Sebab dia muwafiq. Kalau masbuk, masbuk tak boleh. Dan masbuk, kalau dia baca doa iftitah, tiba-tiba tu imam rakaat, wajib dia baca Fatihah sekadar mana dia baca doa iftitah. Faham tak? Ni bagi orang yang masbuk. Bagi orang masbuk, dia siapa-siapa, dia warak baca doa iftitah dulu. Padahal tidak disunatkan sebab dia masbuk. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tiba-tiba tu imam pun rakaat, wajib dia baca Fatihah sebanyak mana dia baca doa iftitah. Kalau dia baca doa iftitah habis, wajib dia baca Fatihah perhabis. Sebab dia orang yang masbuk. Kalau dia baca Fatihah doa iftitah 2 ayat, wajib dia baca Fatihah 2 ayat baru dia boleh rakaat. Faham tak? Ni bagi orang yang masbuk. Hak muwafiq dia dimaafkan 3 rukun panjang. Masbuk tidak dimaafkan 3 rukun panjang. Dah lepas tu lagu mana? Apabila tu imam bangun daripada rakaat, dia tak selesai lagi Fatihah, solat tersebut batal. Dan satu pendapat mengatakan tidak batal, bahkan rakaat tersebut tidak dikira. Tak? Satu pendapat mengatakan batal, satu pendapat mengatakan tidak batal, tetapi Fatihah rakaat tersebut tidak dikira. Nampak tak? Nampak dah? Sudah. Tak boleh ingat tak apa dah. Dah. Okey.
Dan masalah yang kelima, orang yang muafiq yang menanti saktah imamnya kerana ingin mendapat sunat membaca Fatihah imamnya, tiba-tiba saktah itu tiada apabila selesai Fatihah imam terus rokok, atau membaca surah amat pendek sehingga tidak sempat membaca Fatihah atau menyempurnakannya, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Maka kelima-lima rupa masalah ini dimaafkan bagi orang muafiq, ketinggalan 3 rukun yang panjang, dan tiada khilaf di kalangan sekalian ulama mutaakhirin. Dan sebagian ulama mutaakhirin mengatakan tak ada khilaf, sepakat 5 masalah yang pertama ini dimaafkan. Dan masalah yang kelima iaitu saktah. Dia tunggu, dia ingat ke tu imam dia sekejap, tapi tu imam tak dia terus rokok. Seperti mana selepas baca Fatihah, dia ingat ke tu imam sebut amin, tu imam tak sebut-sebut pun amin, tu imam terus rokok. Sah ke tak? Sah. Nah, tapi dia dimaafkan. Nah, dia dimaafkan, dia boleh teruskan baca Fatihah, dan dibenarkan dia ketinggalan 3 rukun panjang. Siapa mana 3 rukun panjang? Yang pertama rokok adalah rukun panjang. So, yang kedua i'tidal rukun pendek. Dan yang ketiga i'tidal tak kira sebab rukun pendek. Dan yang ketiga iaitu sujud adalah rukun panjang. Duduk antara 2 sujud rukun pendek. Dan sujud yang kedua rukun panjang. Siapa mana? Siapa dibenarkan 3 rukun iaitu sujud yang kedua. Pada ni bagi orang yang muafiq. Dan kalau dia tak sudah lagi baca Fatihah tu imam bangun Allahu Akbar, dia tak habis lagi, dia diberi 2 pilihan. Pilihan yang pertama sama ada dia nak duduk dekat tu imam berdiri, ataupun dia nak niat mufarakah. Dan niat mufarakah ataupun dia nak ikut tu imam. Dia nak ikut tu imam, rakaat tersebut tidak dikira. Ataupun tu imam tu bangun duduk tahiyat akhir, dia terus turun ke tahiyat akhir, rakaat tersebut tidak dikira. Hak ni bagi orang yang muafiq jika ketinggalan 3 rukun. Nampak ke tak? Nampak tak? Dan ngaji nampak belakang tak kena ke tak nampak? Dah, maknanya tak ngaji nampak dah. Nampak lagi ni, setakat ni lah. Dah, tak kena baru jadi buta tak nampak belakang sudah. Batu kata Imam Ghazali rahimahullah, ilmu itu seperti binatang buah. Seperti binatang buah. Kena ikat ilmu itu dengan cara kita mengaji, kita murajaah balik, tengok balik. Dah kita dah balik rumah tak cara kau kitab dah. Pakai siapa rumah letak atas mari buka TV dah. Tak cara kau kitab dah. Lepas tu nak ingat lagu mana dah. Dia kata man nama fi tashahudin aw ikhtalata alaihi takbirul imami man dhabata. Makmum yang tertidur dalam tasyahud akhir atau makmum yang muqtadi yang keliru dengan takbir imamnya bagi qiyam. Kata pensyarahnya, penyusun radhiyallahu taala masuk kepada menyebut beberapa masalah yang khilaf, dan pada bait ini disebut 2 masalah, iaitu masalah ke-6 dan yang ke-7. Pertama, seorang yang bersembahyang yang tertidur di dalam tasyahud awal dengan tetap 2 papan punggungnya pada tempat duduk, tidak terjaga dari tidurnya melainkan di akhir qiyam imamnya atau sesudah ia tunduk rakaat. Yang kedua, orang yang muqtadi, iaitu makmum mendengar takbir imamnya bagi qiyam tetapi disangkakan bertakbir untuk duduk tasyahud, maka ia duduk bagi tasyahud, kemudian imam bertakbir untuk rakaat. Ia menyangka imam bertakbir untuk qiyam dari tasyahud awal, kemudian ia sedar bahawa takbir imam itu sebenarnya bagi rakaat. 2 masalah ini berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Shihabur Ramli.
Menurut Syekh Syihabur Ramli, ia dianggap orang yang muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Menurut Syekh Ibn Hajar pula, masalah ini dihubungkan dengan orang yang masbuk, maka tidak wajib baginya membaca Fatihah, melainkan sekadar yang dapat dibaca, dan wajib mengikut imamnya seperti orang masbuk. Jika dapat rokok bersama imam dengan tamak-ninah sebelum dia mengangkat kepala dari rokoknya, maka dapatlah rakaatnya, dan jika tidak dapatlah rakaatnya seperti yang akan dibincangkan kemudian. Nampak tak? Nampak? Dia kata masalah yang pertama iaitu seorang yang bersembahyang yang tertidur dalam tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, dia pun tertidur dengan syarat tetap papai punggung. Kalau tidur tinggung dah tu, rebah dah tu, tu batal, automatik batal. Hak ni dia memanjangkan rukun yang pendek, dia dimaafkan sebab dia bukan sengaja. Bila dia tertidur, dia kata dia tidak terjaga dari tidurnya melainkan di akhir qiyam imamnya. Sedar-sedar tu imam nak rokok dah. Sedar-sedar tu imam nak rokok, atau tu imam pun rokok dah. Ataupun tu imam rokok. Dia pun sedar, dia terus bangun. Bila terus bangun tu imam rokok. Bila terus bangun tu imam rokok. Ataupun bila terus bangun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tu imam pun rokok. Pedak. Dia ni dari tahiyat awal. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Masalah ni dia ada 2 pendapat. Ni semua dalam mazhab kita dah. Pendapat yang pertama, dia dihukum sebagai seorang yang masbuk. Allahu Akbar, tiba-tiba tu imam rokok. Untuk rakaat seterusnya, rakaat yang ketiga, kalau masbuk lagu mana? Dia wajib rokok. Faham? Dia boleh rokok lalu tadi tanpa membaca Fatihah ataupun tanpa menghabiskan Fatihah. Ini pendapat Imam Ibn Hajar. Faham? Okey. Pendapat yang kedua iaitu kata Syekh Imam Ramli, mengatakan dia dihukum sebagai seorang yang muafiq, dia dimaafkan 3 rukun panjang juga. Jadi wajib habis Fatihah baru dia boleh rokok. Ingat tak? Tak ingat? Okey. Mudah ginilah. Kalau kita sedar daripada tahiyat awal, tertidur daripada tahiyat awal, kita pun naik. Kita naik ke imam pun rokok. Bila rokok, sama ada kita tak baca Fatihah, kita dihukum sebagai seorang yang masbuk. Ini pendapat Imam Ibn Hajar. Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, tu imam rokok boleh rokok. Jangan baca Fatihah. Dan pendapat yang kedua, kena perhabis Fatihah. Allahu Akbar, baca Fatihah perhabis baru boleh rokok. Faham ke tak? Nampak tak? Nampak? Dah. Maknanya mudah ke payah? Mudah dah. Kena ingat je. Dan nak kena ingat tu payah dah. Okey. Tapi payah nak tidur dah tahiyat awal. Ni dia kata kalau tertidur. Kalau tertidur. Tadi masalah pertama dalam tahiyat awal. Masalah yang kedua, dia kata orang yang muqtadi iaitu makmum mendengar takbir imamnya bagi qiyam, tetapi disangkakan bertakbir untuk duduk tasyahud. Tak, dia ingat ke tu imam ni takbir untuk berdiri. Dia ingat ke tu imam takbir untuk duduk tasyahud, tapi tu imam lagi berdiri. Ni tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Tu imam tak duduk tasyahud awal, makmum pergi duduk. Kalau kita tu imam tak duduk tasyahud awal, makmum pergi duduk, batal sembahyang. Batu contoh, tempat orang puas biasa ada tabir kan. Kalau hak jenis tak nampak, tu imam bangun tak duduk tasyahud awal, orang puas pergi duduk. Pada orang puas pergi duduk. Hak ni kita ambil contoh masalah terjadi kepada orang puas.
Allahu Akbar, dia ingat Allahu Akbar tadi tu imam duduk tasyahud awal. Padahal tu imam pergi bangun. Orang puas tak nampak pasal tak tahu. Pasal tak tahu sebab tak nampak. Lah ni contoh gitu, nak semaya buka. Bila buka mudah. Kalau tak buka jadi masalah. Sebab tu apabila tu imam berdiri, kita pergi duduk tasyahud awal. Kita tahu tu imam tak duduk, kita pergi duduk juga, batal solat tersebut. Lah ni dia tak tahu tu imam duduk gapo, dia tak tahu mai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sedar bila dia sedar tengok tu imam berdiri nak rokok dah. Dia pun terus bangun. Allahu Akbar. Dia terus bangun tengok tu imam rokok, dimaafkan juga. Faham tak? Dia dimaafkan juga, sama ada dia nak hukum diri dia sebagai masbuk, tak payah baca Fatihah. Ataupun dia nak dihukum sebagai diri dia tu muwafiq, baca Fatihah. Nak pilih hak mana? Kayak kita malah ambil hak masbuk mudah. Dah, kita kayak bak maya nak mudah-mudah, buat gapo payah-payah. Bak maya kan? Nah, bila sedar Allahu Akbar, orang puas tengok tu imam rokok dah. Padahal dia baru bangun. Bila gitu dia diberi dua pilihan. Kalau nak ikut Ibn Hajar, boleh rokok. Kalau nak ikut Imam Ramli, kena pergi baca Fatihah. Dah buat apa jadi khilaf? Dia ini ijtihad. Nabi tak ada belakang zaman Nabi. Dah. Bila tak ada zaman Nabi, benda gini ulama ijtihad. Bila ada dalil. Bila ada hadis, bila ada Al-Quran, tak ada khilaf. Bila tak ada dalam Al-Quran, bila tak ada dalam hadis, jadi ijtihad. Dah, jadi ijtihad. Ijtihad dibenarkan bagi ulama. Dan ijtihad ulama tak kira gugur. Al-ijtihadu la yaskutu bil ijtihad. Dalam kaedah fiqh, ijtihad tidak gugur dengan sebab ijtihad. Imam Ramli kata gini, Ibn Hajar kata gini. Itu kedua-dua tersebut adalah ulama yang muktabar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dah, lepas tu kita nak kata, oh, buat bejok Nabi tak ayat pun. Dah kita nak buat lagu mana kalau tak ada ulama menerangkan masalah-masalah gini. Agak-agak boleh tak? Kita semaya ikut kepala kita. Dah, habis kucar semaya. Dah, hak ikut ulama pun kucar banyak dah. Kalau hak tak ikut, kau kucar. Okey. Dan masalah yang ke-8, wallahu alam situ. Isu dah. Isu dah. Anda tanya? Ada nak tanya? Kau pahala ke dah? Ada tak? Sakut-sakut ah. Masbuk dengan muafiq. Gapo makna muafiq? Muafiq iaitu orang yang sempat berdiri bersama imam dengan kadar surah Fatihah. Dia dihukum sebagai muafiq walaupun dia tak baca lagi Fatihah. Allahu Akbar, dia pening. Dah, rakaat ke berapa? Rakaat kedua. Tu imam baca surah panjang. Surah tersebut melebihi kadar surah Fatihah. Jadi tu imam tadi Allahu Akbar, tu imam rakaat. Dia mari rakaat kedua. Tapi dia berdiri dengan tu imam, ambil dah kadar masa surah Fatihah. Contoh kita kata surah Fatihah ni seminit. Dia berdiri 2 minit lebih dah. Tu imam pun Allahu Akbar, tu imam tadi rakaat. Dia wajib baca Fatihah sebab dia dihukum sebagai seorang yang muafiq. Kalau hak tak ada berdiri dengan kadar surah Fatihah, dia dihukum sebagai masbuk. Faham tak? Nampak tak? Contohlah, Fatihah ni berapa minit? Seminit ke 2 minit? Fatihah. Seminit. Tak, standard baca seminit. Maknanya kalau dia berdiri seminit bersama imam, dia tak baca lagi Fatihah, dia tetap dihukum sebagai seorang yang muwafiq. Sebab dia ambil dah kadar masa Fatihah. Ada wajib dia baca Fatihah walaupun dia mari tu rakaat yang kedua dah tu imam rakaat dah. Wajib dia baca
Fatihah. Tapi kalau dia berdiri tak sampai pun seminit, baru setengah minit tu imam pun rokok, dia dihukum sebagai seorang yang masbuk. Faham tak? Dia berlawanan gitu lah. Tak masbuk muafiq. Dah tak masbuk muafiq dua tu lah. Kenapa dah? Dah? Kenapa lagi? Dah? Contoh kita berdiri kita sapa Allahu Akbar. Bajet kita berdiri ni kalau seminit rolik seminit, maknanya kita automatik dihukum sebagai muafiq. Walaupun kita mari rakaat yang kedua. Sebab kita berdiri sudah ambil kadar masa Fatihah tadi. Tapi kalau kita mari tak ada siapa seminit tu imam rakaat, hak tu kita dihukum sebagai masbuk. Kalau dah muafiq, kalau tak ada masbuk. Faham tak? Payah. Kena ingat tu. Dah tak tukar dah. Ni penting kita mengaji. Dah baru bab masbuk muafiq ni. Dah. Ni baru bab muafiq masbuk. Dah, mabuk lah ke dah. Hak mana? Kalau kita tak ada, kalau kita tak ada, kita dihukum sebagai masbuk. Masbuk lah ni kita mari rakaat yang ke berapa? Contoh kita mari rakaat yang kedua semaya zuhur. Kita wajib tambah serakaat. Jika kita tak ada, maknanya kita dihukum sebagai masbuk, bermakna kita dimaafkan Fatihah. Tambah rakaat wajib tambah. Sebab kalau tak tambah baru 3. Gitu. Wajib tambah rakaat kalau mari rakaat yang kedua. Kalau dia mari rakaat yang pertama dia mari rakaat pertama Allahu Akbar tu imam apa? Rakaat ke berapa? Rakaat pertama. Ni tak kena tambah gapo dah ni. Dah, ni tak kena tambah dah. Mana teruskan solat tersebut. Mana? Okay. Ada. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fi din hikmah ta'wil. اللهم زدنا علما وفقها اللهم علمنا تأويل القرآن اللهم أغننا بعلم الغيب أكرمنا بالتقوى جمنا بالعافية يا ربنا أنت إله وأنا نعبدك جاهل وأنت رزقنا علما نافعا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.